Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya di dalam rancangan Minda Juara. Kita akan bersama-sama dalam episod-episod akan datang untuk mempelajari dan mengenali bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan saja hanya dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda. So sebelum itu, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Aruna, pegawai psikologi sukan dari Institut Sukan Negara dan merupakan bekas pemain bola jaring kebangsaan dan juga bekas pelajar Sekolah Sukan Kut Jenner. So apa tunggu lagi? Jom kita ke episod Minda Juara. Tajuk hari ini adalah bagaimana untuk jadi juara. Jadilah juara untuk diri kita sendiri. Pernah tak kita bertanya dengan diri kita sendiri, bagaimana kita nak jadi juara? Pernah tak bertanya dengan diri kita sendiri, menarik tak? Saya jadi juara ni untuk siapa? Untuk diri sendiri ke? Untuk orang lain ke? Untuk coach ke? Dan untuk kawan-kawan kita ke dan sebagainya. So, jadi juara untuk diri kita sendiri ni adalah ada beberapa perkara yang kita kena lihat. Yang pertama sekali adalah kita kena tahu yang minda kita adalah segalanya. Minda kita yang membuatkan segala kerja. Kalau badan kita dah pergi tapi minda kita tak pergi, mungkin kita tak akan jadi juara. Yang kedua, pernah tak adik-adik tengok ataupun lihat kita ada jago badminton kita, Datuk Lee Chong Wei. Kita ada Datuk Nicol and David, ratu sukan squash kita. Kita ada pocket rocket man kita, Azizul Hasni Awang. Cuba tengok dia orang punya saiz badan dan bandingkan dengan mereka-mereka dunia luar. Seperti Ronaldo, kita ada Messi. Tubuh badan mereka hampir sama. Tiada perbezaannya. Tetapi apa yang menjadikan mereka sebagai seorang juara? Minda mereka sebenarnya. Kalau anda tengok seorang juara, dia tetap nak berusaha. Dia tetap nak push diri dia sendiri. Betul tak? Kalau tanya dengan diri kita sendiri, seorang juara ni takkan kenal erti putus asa. Dia akan pastikan yang dia nak buat apa yang dia nak buat. Dia pasti nak capai apa yang dia nak capai. Itu yang benda pertama yang penting. Untuk adik-adik ingat dan adik-adik kenali. Minda juara ni adalah sebagai satu di mana kita nak belajar bagaimana kita nak sinambungkan minda kita dengan fizikal kita. Alright? Kita ada 4 elemen yang kita kena perlu lihat. Kita ada 4 tahap di situ. Satu adalah tahap psikologi, mindset. Yang kedua adalah tahap kecergasan dan kekuatan fizikal kita. Yang ketiga adalah tahap teknikal kita, kemahiran kita, skill kita. Dan yang keempat adalah tahap teknikal kita. Kalau adik dapat tengok jadual di atas, kita ada 3 pingat di situ. Ada pingat gangsa, ada pingat emas, ada pingat perak. So, kalau adik dapat lihat di situ, untuk pingat gangsa, semuanya baik. Untuk pingat perak, semuanya lebih baik. Dan untuk pingat emas, semuanya terbaik. Kalau adik-adik dapat lihat di situ, ada satu elemen yang selalunya kita terlupa, iaitu tahap minda kita. Kalau kita tiada tahap minda kita, maksudnya mungkin kita belum lagi jadi juara. So, sama-sama kita mengeksplor dan memastikan kita berada dalam tahap kecergasan minda kita yang paling sihat. So, pastikan untuk kita jadi juara, kita ada empat elemen ini. Bukan saja daripada segi fizikal, tetapi juga dari segi minda kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tadi kita dah tengok 4 elemen yang paling penting untuk kita untuk menjadi seorang juara. Tahap psikologi kita, daripada fizikal kita, daripada teknikal dan taktikal. So jangan lupa untuk sama-sama kita meningkatkan tahap minda kita sebenarnya. Itu yang sangat penting. Macam mana kita nak menjadi seorang juara? Itu sangat-sangat penting untuk adik-adik untuk tahu. Untuk kita nak teruskan ini, untuk bagaimana saya nak memberi tips untuk adik-adik untuk ingat bagaimana untuk kita menjadi seorang juara. Ada 5 tips. Yang pertama adalah kita kena bertanya soalan. Soalan seorang juara. Pernah tak kita bertanya soalan? Kenapa aku jadi atlet ya? Pernah bertanya dengan diri sendiri? Ataupun kita hanya terjadi atlet secara tiba-tiba? Orang kata accidentally. Kita jadi atlet secara tiba-tiba.
sebab tak nak pergi duduk dalam kelas, sejadinya pergilah dia dekat padang, sejadinya atlet. Ataupun sebab ibu bapa kita nak jadi kita kan seorang atlet. Bagaimana kita jadi seorang atlet sebenarnya? Tanya soalan dengan diri kita. Ini sangat penting sebenarnya. Kerana seorang juara akan sentiasa bertanya soalan dengan diri mereka. Apa perasaan saya bila saya jadi seorang juara di suatu hari nanti? Mereka akan sentiasa bertanya dengan diri sendiri. Kerana ini akan membuatkan anda sentiasa untuk berusaha. Sebab kalau kita tahu kenapa hala tuju saya, apa yang perlu saya buat, kita akan pasti buat. Betul tak? Dan yang kedua adalah kita berlakon seperti seorang juara. Pelik kan? Bila saya kata berlakon seperti seorang juara. Of course, kita tahu kita belum lagi sampai untuk menjadi seorang juara. Betul tak? Kita masih lagi di peringkat sekolah, kita masih lagi di sekolah sukan, kita masih lagi atlet di bawah MSSM dan kita mungkin atlet di bawah kelab dan kita adalah atlet di pelbagai peringkat. Mungkin di sekolah, mungkin di universiti, mungkin di mana-mana saja. Anda juga mungkin adalah atlet kebangsaan pada usia yang sangat muda. Sebab saya pun menjadi atlet pada usia 14 tahun. Saya sudah memenangi pingat emas saya yang pertama pada usia saya 14 tahun. So pada waktu itu kita tak pernah pun bertanya. Kita hanya berlakon seperti seorang juara. Kita akan memimik seperti seorang juara. Kita akan ikut apa seorang juara itu buat. Apa yang seorang juara akan buat? Yang pertama sekali adalah mereka akan sentiasa berusaha. Mereka tak akan mencari alasan dan mereka tidak akan membuat sesuatu yang akan membahayakan diri mereka. Dan yang keempat, mereka akan sentiasa berdisiplin. Cuba bayangkan kalau kita berlakon seperti seorang juara. Kita sentiasa nak berusaha. Kita sentiasa nak memastikan yang kita membuat tugasan kita. Dan kita tidak membahayakan diri kita. Pergi buat stand dekat sana, pergi buat stand dekat sini. Mungkin tidak. Kita tahu apa yang perlu kita buat. Macam mana kita nak jaga injury kita. Masa, usaha, everything adalah dekat situ sebenarnya. So, kita akan berlakon. Yang kedua adalah berlakon sampai kita jadi juara. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Kita kena bertanya soalan. Sentiasa bertanya dengan soalan dengan diri kita. Adakah saya sudah sampai di situ? Bagaimana kalau saya akan jadi juara? Bagaimana perasaan saya? Kalau kita belum sampai lagi, kita berlakon. Kita berlakon macam seorang juara. Kan kita ada ramai aktor-aktor yang menarik di dunia hiburan kita kan? Farid Kamil ada, saya mungkin tak mengikut perkembangan sekarang tapi mungkin dia adalah antara pelakon yang saya suka. Dan kita ada, kalau idola saya adalah Datuk Dagger Jason. Beliau adalah doktor dan beliau adalah runner. Dia dapat membuatkan dua-dua perkara dengan sangat cemerlang. Mungkin ramai yang tidak tahu sebenarnya. Datuk Dr. Dagger Jason ni adalah pelari 200 meter di zaman-zaman saya rasa mungkin dalam 60-an, 70-an. Di mana beliau berjaya menjadi doktor dan beliau juga adalah antara pelari terbaik di Asia. Pada waktu itu saya sangat seorang yang bercita-cita. Saya inginkan menyampaikan dua-dua bahagian, bukan saja daripada akademik tetapi juga sebagai seorang atlet. Bila kita ada idola, kita nak ikut pedoman dia, pasti kita akan berjaya seperti mereka. So ingat, yang pertama kita bersoal dengan diri kita, yang kedua kita berlakon seperti seorang juara. Pastikan kita nak buat apa yang diorang buat. Okey? Yang ketiga, ianya setiap hari. Ada tak kita boleh kata, okeylah, tak nak, saya nak ambil cuti hari ini, saya tak nak jadi atlet. Boleh tak kita cakap macam tu? Susah. Atlet adalah satu komitmen di mana kalau kita bermula sehingga kita menamatkan, itu adalah perjanjian kita dengan diri kita dan dengan persekitaran kita, dengan coaches kita, dengan persatuan kita, dengan sekolah kita dan sebagainya. Sebab dia orang percaya pada diri kita yang kita akan mampu membuat perkara ini. Macam saya pernah jadi atlet selama 16 tahun. Di mana tiada cuti sekolah. Setiap tahun, mungkin setahun saya hanya jumpa 3 atau 4 kali saja dengan mak ayah saya. Mungkin sekolah hanya masuk 3-4 hari ataupun 2 hari sekali, 3 hari sekali. Sebab banyak kejohanan yang perlu kita pergi dan mungkin banyak yang kita akan miss. Untuk masuk kelas, untuk kita nak bersama-sama dengan rakan-rakan kita. So, banyak perkara yang kita akan hilang kita rasa. Tetapi itu adalah satu komitmen yang sangat tinggi. Ianya untuk setiap hari. Ada hari yang kita boleh ambil cuti. Tapi ingat, ini tak semestinya kita kata, oh, ini adalah satu tugasan berat untuk saya. Tidak. Ia adalah seperti satu keseronokan. Itulah pentingnya kita tanya soalan dengan diri kita tadi. Kenapa kita nak jadi atlet? So, kalau kita rasa nak jadi atlet sebab kita minat, kita suka. Seterusnya, bila kita nak buat sesuatu tu, kita tak rasa terbeban. Kita akan sentiasa rasa nak, okey, saya nak buat benda ni. Saya nak buat benda ni sebab saya rasa seronok. Saya dapat cabar diri saya.
Okey, yang ketiga, ianya untuk setiap hari, bukan untuk sehari, bukan untuk 2 hari, ianya berterusan. Okey, kita dah ada 3 tips untuk macam mana nak jadi juara. Juara untuk diri kita sendiri. Yang keempat adalah jangan tangguh kerja. Okey, juara akan buat sekarang, bukan nanti. Ini adalah satu attitude, sikap yang sangat-sangat penting untuk seorang juara. Di mana kita buat sekarang, bukan nanti. Sebab apa? Kalau let's say anda adalah seorang atlet, anda kena perlu buat rehab, anda kena pergi untuk training, anda kena pergi untuk competition. Tiba-tiba kerja sekolah tak siap. Bertimbun-timbun-timbun. Lepas tu cikgu cakap, tak ada, hari ni juga kena hantar. Flight pukul 9. Mana kita nak buat sekarang? Nak kerjakan flight ke nak kerjakan homework? So, ini adalah perkara-perkara yang kita kena lihat dan tengok. Okey, jangan tangguh kerja. Kalau kita tangguh kerja, maksudnya kita memberi alasan untuk tidak menyukai sesuatu yang kita buat. Ini adalah tanggungjawab, ini adalah komitmen kita. Ingat, komitmen kita untuk menjadi seorang atlet, ianya bermula daripada sini. Okey, minda kita adalah yang sesuatu yang membuat kerja. Kalau cuba kita ambil fikir sejenak. Kalau hari tu kita rasa tak best, kita rasa moody, kita rasa sedih, bagaimana badan anda? Badan anda pun automatik akan rasa sedihnya. Macam mana? Tak larat lah, contohnya. Bila anda rasa happy, anda rasa cergas, anda rasa nak push, okay, anda rasa nak buat benda tu, okay, dan technically anda akan rasa bersemangat pada hari itu. Kenapa anda rasa macam tu? So, minda kita yang sebenarnya kontrol semua benda. Kalau anda boleh kontrol minda anda, maksudnya anda boleh kontrol fizikal anda. So, jangan tangguh kerja, buat sekarang. Kalau coach kata, hari ini kena pastikan you kena buat 500 skipping, pastikan anda buat. Of course, saya akan tahu ramai yang duduk di rumah sekarang ni kan? Betul tak? Ramai yang duduk di rumah, training dekat rumah, tak pergi sekolah, sekolah dah tutup, bosan tak jumpa kawan. Atlet saya pun ramai yang berkata seperti itu. Alah, hari-hari buat benda yang sama. Macam mana? Bosan tak ada cabaran, tak ada feeling dan sebagainya. Ini yang penting untuk saya cakap tadi. Kita berlakon seperti seorang juara. Kita belum sampai lagi. Kita belum sampai lagi garis penamat kita. Tetapi kita tahu apa yang kita perlu kena buat. Itu yang penting. So, jangan tangguh kerja. Dan yang kelima, yang terakhir. Kalau adik fikir balik, apa yang tak pernah berubah? Cuba fikir sejenak, apa yang tak pernah berubah? Rumah kita berubah, orang sekeliling kita berubah, semua benda akan berubah dalam hidup kita. Betul tak? Kita tak pernah pun dalam sedetik kita, dalam hidup kita, kita akan fikir yang setahun, 2 tahun ni kita akan duduk rumah. Tak balik kampung, tak rentas negeri, tak rentas daerah. Duduk saja di mana-mana yang anda berada. Asyik-asyik cakap, stay home, stay safe. Stay home, stay safe. Saya ada anak buah saya yang lahir daripada tahun 2020 sampai 2021, duduk di rumah saja. Tak pernah nampak haiwan, tak pernah nampak apa. Yang dia nampak adalah rumah dia sahaja. Ada tak dalam sehimur hidup kita fikir benda tu? Tetapi perubahan berlaku. Sesuatu berlaku dan apa yang kita belajar daripada situ? Kita belajar untuk mengadaptasikan kepada situasi tersebut. Of course kita rasa tak selesa. Of course kita tak suka. Tetapi apa yang lebih penting? Nyawa kita lebih penting. Kita punya matlamat lebih penting. Maksudnya di sini adalah perubahan adalah tetap. Perubahan takkan berubah. Maksudnya setiap situasi yang terjadi pada seorang juara, pastikan juara itu akan mengambil sebagai satu situasi yang di mana dia boleh untuk push balik. Dia akan push balik daripada situasi tersebut dan di mana dia nak buat benda tu yang mustahil menjadi yang boleh dibuat, yang boleh dicapai. Dia akan push sampai garis penamat. Itu yang penting. Okey adik-adik, so ini adalah 5 perkara yang adik-adik kena ingat. Yang pertama adalah tanya soalan kepada diri sendiri. Yang kedua adalah berlakon seperti seorang juara. Yang ketiga adalah komitmen setiap hari anda. Yang keempat, jangan tangguh kerja. Buat hari ini, bukan besok, bukan lusa, bukan tulat. Terima perubahan. Kalau kita duduk di rumah, kita hanya ada equipment ni, kita hanya ada barangan ini, kita ada hanya kawasan ini untuk kita lari, kita gunakan sebaik mungkin. Kita jadi kreatif. Time ni lah kita nak jadi kreatif. Bukan nak kreatif dalam PUBG saja, bukan nak kreatif dalam online video saja. Kita nak jadi kreatif macam mana nak membuat sesuatu aktiviti. Barulah kita akan pergi explore dalam YouTube. Kita akan explore dalam buku-buku yang kita tahu. Untuk kita nak membuatkan aktiviti itu, yang penting adalah untuk apa? Untuk mencapai matlamat kita sebenarnya. So adik-adik ingat 5 perkara ni ya. Okey?
TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, tadi kita dah tahu dah 5 perkara yang kita kena buat untuk jadi juara. Pastikan kita ikut benda tu. Dan seorang juara akan mempunyai kriteria-kriteria ini. Yang pertama, berhenti bermaksudnya kita go. Juara tidak akan gentar dengan cabaran. Yang kedua, dia akan percaya pada diri sendiri. Yang ketiga, dia akan tahu kekuatan diri dia sendiri. Dia tahu mana kekuatan dia dan mana kelemahan dia. Yang keempat, dia akan bersedia terima cabaran. Bagilah apa juga cabaran dia, dia tetap akan buat. Contoh macam sekarang, Pocket Rocketman kita telah berlatih lebih daripada setahun daripada Olimpik. Tapi dia tetap ingin mencapai pingat Olimpik emas yang pertama. Kita berharap yang negara kita akan mencapai pingat Olimpik pertama pada kali Tokyo 2020 ini. Dan yang kelima, bersedia untuk menguji kemampuan sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Maksudnya kita kena tahu di mana tahap kita sekarang. Jangan ragu-ragu, jangan takut benda itu. Okey? Yang keenam, teruskan usaha tanpa rasa lesu. Saya faham, kita faham pandemik ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi kalau anda atlet, anda nak teruskan usaha anda. Dan yang ketujuh, bagi segala usaha dan tenaga sehingga ke garis penamat. Itu adalah antara tips yang adik-adik kena ingat selain daripada 5 perkara untuk menjadi juara dan 7 perkara untuk bagaimana kita menjadi juara di minda kita. So, kita dah belajar pada hari ini 5 perkara yang penting untuk menjadi juara di minda kita dan 7 tips bagaimana seorang juara akan sentiasa buat perkara-perkara tersebut. So, secara kesimpulannya, alright, untuk menjadi seorang juara ni, ada perkara-perkara yang kita sentiasa kena ingatkan diri kita. Betul tak? Alright, bukan daripada sini juga, tapi dari segi badan kita juga. Yang pertama sekali, kita kena berlatih. Latihan kena konsisten. Tak boleh kata minda kita je go everything. Beria-ria dengan minda saja tapi tidur atas katil, tak buat apa-apa. Tak boleh juga. So latihan mesti kena konsisten. Mentang-mentang duduk kat rumah sekarang tak bolehlah nak makan semua benda. Bila kita dah jadi atlet, pastikan berat badan kita optimal untuk kita punya sukan. Betul tak? Kalau kita sukan gym rama, kita sukan bola sepak, tak bolehlah tiba-tiba mengembang lain macam. Betul tak? Faham, mak masak sedap sangat kat rumah ni. Tapi bila kita seorang atlet, itu yang komitmen yang kita kena buat. Ikut plan nutrisi anda. Alright? Yang ketiga adalah pastikan tidur yang cukup. Faham, banyak anasir-anasir di luar tu. Kita banyak main online game dan sebagainya. Tapi bila kita dah jadi atlet, kita kena pastikan tidur kita cukup. Yang keempat adalah kita kena juga belajar untuk rasa relax dan bersantai. Alright? Jangan hasik nak buat kerja saja, tapi ada masa untuk kita nak relax dan santai. Okey? Dan pastikan juga gunakan masa ini, terutamanya masa pandemik ni, untuk luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan. Okey, ambil masa untuk dapatkan support daripada mereka. Okey, dan keenam, pastikan sepanjang perjalanan anda ini semasa pandemik ini ada penetapan matlamat dan jangan mengambil keputusan terburu-buru. Pastikan anda menjadi seorang atlet yang berjaya. Kita akan berjumpa untuk episod-episod akan datang. So sebagai itu, saya ingin memberikan kerja rumah sikit untuk anda. Alright? Bagaimana saya menjadi seorang juara pada hari ini? Tanya dengan diri sendiri dan terangkan langkah-langkah yang anda akan lakukan. Ambil masa dan tulis. Ini adalah sangat penting untuk adik-adik kenali diri anda. So itu sahaja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa di episod akan datang. Dan saya berharap adik-adik dapat belajar sesuatu tentang bagaimana untuk jadi juara. Sentiasa ingat, berfikir, berlatih dan berjuang. So kita akan berjumpa dalam episod akan datang. Sehingga situ, saya Aruna dan ini Minda Juara.